Perhatian, setiap penceritaan hanya sekadar perkongsian dari kisah benar dan sumber yang sahih. Hai geng, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak lah geng sebab sudi untuk tengok video ni, dan aku harap macam biasa korang yang tengah tengok ni dapatlah sentiasa support Faiz Cerita. Pada yang baru tengok ni, aku harap korang jugalah sudi untuk bantu untuk support dengan klik subscribe, like dan share. Okey geng, tanpa membuang masa korang, sebelum aku nak kongsikan penceritaan dalam video kali ni, dengan ada dua kisah seram tau yang aku nak kongsikan dengan korang dalam video kali ni. Sebenarnya aku nak kongsikan satu kisah seram je, tapi info yang aku dapat dan aku ada baca lah sikit-sikit lah kan tentang kisah ni agak pendek dan infonya tidak begitu panjang geng. Kalau aku ceritakan satu je, aku takut nanti macam sia-sia je korang tengok video aku ni. Aku tak nak lah buang masa korang dengan hanya tengok video yang macam baik tak payah buat kan. Jadi aku nak bagi korang kepuasan, walaupun banyak kelemahan dalam video-video di Faiz Cerita ni, tapi aku akan cuba bagi kualiti yang terbaik untuk tatapan korang. Dan kisah yang aku nak kongsikan, yang aku nak ceritakan ni ada dua kisah tempat. Yang tempat ni memang menyeramkan. Tempat ni ramai yang pergi, terutama mereka-mereka yang paranormal, pemburu-pemburu hantu ataupun yang memang gemar dengan benda-benda yang spiritual, yang ekstrim macam ni kan. Mereka ada pergi ke tempat yang aku nak ceritakan ni, dan apa yang diberitahu oleh sesetengah individu ataupun penduduk-penduduk yang berdekatan dengan area situ pun memberi macam pengakuan lah, perkongsian, di mana tempat ni memang menyeramkan. Mereka pun memang turut terasa macam gangguan-gangguan yang ada dekat tempat tu. Walaupun bukanlah terasa yang macam terlampau kuat sangat, tapi terasa jugalah. Kisah tempat yang pertama yang aku nak kongsikan ni, di mana tempat yang menyeramkan ni terletak di Bukit Damansara. Aku tak tahulah korang pernah dengar kisah ni ke atau tak pernah ke, tapi kalau korang pernah dengar lah kisah ni, korang pernah tahu, ataupun ialah macam biasa kalau ada info-info yang aku tersalah cakap, terlepas pandang, aku harap korang dapat memaafkan aku dan korang perbetulkanlah dekat ruangan komen. Tempat ni diberi nama Banglo Molly. Banglo Molly ni yang menyebabkan kenapa adanya benda-benda yang menyeramkan dekat rumah tu. Memang banglo ni menjadi satu tempat yang boleh dikatakan bukanlah paling seram geng, tapi antara tempat yang sangat menakutkan. Puncanya adalah di mana pembantu rumah yang pernah bekerja dekat rumah Banglo Molly ni, dia mengamalkan ilmu hitam. Dan info yang aku baca, yang aku dengar pun, pembantu rumah ni dia sangat-sangat tega dengan ilmu hitam ni. Kalau dia tega dengan tega penyanyi yang dekat Indonesia tu, tak apa. Tapi ini dia tega dengan ilmu hitam. Dan dia memang mengamalkan ilmu tu dekat dalam rumah ni pada masa dia bekerja dekat rumah ni. Semasa dia bekerja dekat dalam rumah ni, perkara-perkara yang menyeramkan ni belum timbul lagi. Yang menimbulkan benda-benda yang menyeramkan, tercetusnya ada gangguan-gangguan dekat rumah banglo ni apabila mungkin dia berhenti kerja lah kot. Dia nak pulang dekat tanah air dia. Lepas tu dia punya belaan-belaan lah. Apa yang aku tahu lebih kurang macam tu lah dia punya belaan-belaan. Macam yang kita tahu, kalau aku salah korang perbetulkan lah macam yang mengamalkan ilmu hitam ni dia ada macam dia punya bela-belaan lah. Macam kita ni macam bela kucing, bela hamster ke, tapi untuk yang mengamalkan ilmu hitam ni dia macam ada bela makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk gaib kan. Belaan-belaan dia ni dia tak bawa pulang sama, ataupun dia tak buang, dia tak halau, tapi selepas dia pulang dekat tanah air dia tu, dia biarkan dia punya amalan tu, ilmu hitam tu dekat rumah tu. Jadi secara autonya rumah ni jadi seram kerana adanya benda-benda yang macam ni ditinggalkan dekat dalam rumah ni dan dia tak buang. Itu yang aku rasa macam tindakan ni mementingkan diri sendiri jugalah. Bukan apa, kesian lah dekat tuan rumah tu dengan keluarga dia kat dalam rumah ni. Kalau dia nak berhenti kerja sekalipun, dia nak pulang dekat tanah air dia ke, dia buanglah dulu dia punya amalan ilmu hitam yang ada dekat dalam rumah ni. Janganlah ditinggalkan. Bila dia tinggalkan, penghuni yang duduk dekat rumah ni yang menjadi mangsa. Insiden yang berlaku, ada salah seorang anak kepada pemilik banglo ni yang namanya Molly. Molly ni mengalami kemurungan yang berpanjangan. Ia ditemui meninggal dunia dalam keadaan tangannya tu dikelar. Sehingga sekarang ni pun makhluk-makhluk ilmu-ilmu hitam ni yang mengamalkan tadi tu, dia punya makhluk tu masih ada lagi sampai sekarang dekat dalam rumah ni.
Tapi tak tahulah rumah ni masih ada ataupun dah tak ada lagi, geng. Sebab gambar-gambar yang aku dapat dekat dalam Google dan sebagainya, yang aku tengok gambar terkini, banglo tu ada diletakkan papan for sale untuk dijual lah kan. Tapi tak tahulah tu gambar tahun bila. Tapi untuk yang terkini tak tahulah rumah tu masih ada lagi ke atau tak ada ke. Tapi inilah yang berlaku dekat Banglo Molly ni. Ada juga perkongsian dari seorang individu ni yang dia ni memang macam seorang paranormal juga. Dia suka pergi ke kediaman-kediaman yang mempunyai kisah-kisah seram, kisah-kisah mistik, yang di mana dia pergi untuk melihat-lihat, buat tinjauan dan dia nak rasalah pengalaman seram untuk setiap kediaman yang dia pergi ni. Dan bila dia pergi dekat Banglo Molly ni, dia memberitahu Banglo Molly ni adalah satu-satunya kediaman yang dia pergi yang memang sangat menyeramkan. Dia cakap bila dia masuk je dekat dalam Banglo Molly ni, terus dia dengar ada bunyi tapak kaki yang berlari dalam rumah tu tau. Dia masuk je dalam rumah, kaki dia masuk je dalam rumah tu, terus dia dengar bunyi tapak kaki yang berlari dalam rumah ni. Tapi disebabkan mungkin juga dia dah biasa ke, aku tak tahulah kan, mungkin dia dah berpengalaman, apa yang dia bagi tahu dia buat biasa je. Dia buat macam tak ada benda. Dia teruskan buat tinjauan dalam rumah tu. Pada masa dia meronda-ronda dalam rumah tu, ada benda yang jatuh daripada atas. Sebab rumah banglo kan, ada 2 tingkat rumah ni. Dan di tengah meronda-ronda tu, ada barang yang jatuh daripada tingkat atas. Tapi barang yang jatuh tu tak tahulah apa, sebab dia tak nyatakan pula. Tapi memang ada barang yang jatuh lah daripada tingkat atas, seakan-akan macam ada orang yang melempar ke bawah. Waktu dia tengah buat tinjauan dalam rumah Banglo Molly ni, yang individu ni ataupun abang ni, dia dalam keadaan tengah buat live juga tau. Waktu dia tengah buat live tu, ada viewer dia yang komen. Waktu dia tengah live tu, dia bagi tahu dekat abang ni, apa yang dia punya viewer bagi tahu, ada kelibat yang tengah berdiri dekat tingkap sambil memerhatikan dia. Oi, seram weh. Yelah, dia tak perasan, tapi dia punya penonton lah yang perasan. Jadi bila dia pergi dekat tingkap tu, tak ada apa-apa pun. Lepas tu dia pun pergilah dekat tingkat 2. Sebab dia kata kenapa dia nak pergi dekat tingkat 2 tu pula, dia ada dengar suara perempuan menangis yang tersedu-sedu tau. Jadi dia pun macam nak pergilah, nak pergi check, nak pergi tengok kan. Walaupun tak ada sesiapa, tapi dia nak pergi melihat-lihat. Bila dia pergi dekat tingkat atas tu, tak ada sesiapa pun. Tapi suara tu memang clear lah, memang jelas. Dekat tingkat atas tu juga memang ada dengar bunyi tapak kaki yang berlari ke sana ke sini. Apa yang dia kongsikan, secara kesimpulannya, yang aku pun nak bagi tahu dengan korang, memang rumah ni sangat-sangat menyeramkan dan dia punya aura menyeramkan tu memang tak boleh dinafikan, memang sangat-sangat kuat. Pada yang dah pernah pergi rumah ni, mungkin mereka tahulah keadaan rumah ni macam mana. Kalau korang tahu tentang kisah Banglo Molly ni, kalau ada yang aku salah cakap ke, ada info yang aku terlepas pandang yang aku tak cakap, korang perbetulkan dekat ruangan komen Dan segala kesalahan dan kesilapan aku dalam waktu aku bercerita kepada korang ni, kalau ada salah silap, aku minta maaf lah. Jadi itu adalah kisah yang pertama yang aku nak kongsikan dengan korang. Ini adalah kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni tempat juga, dan dikatakan tempat ni pun menyeramkan. Terletak di Pulau Pinang, yang nama tempat tu Craig Hotel. Lokasinya terletak di Bukit Bendera. Sedikit macam sejarah asal-usul Craig Hotel ni, difahamkan ada seorang warga Scotland yang namanya Captain J. Dia menyewa sebidang tanah dan dia dirikan sebuah banglo dekat situ yang dia namakan banglo tu The Craig. Kemudiannya ada sebuah keluarga yang nama keluarga tu Sarkis. Macam tu lah, Sarkis. Aku nak korang tahu sebab aku takut salah sebut ni. Yang aku boleh sebut Sarkis lah. Macam tu lah Sarkis. Kalau salah nanti korang betulkan lah Dia membeli banglo tu daripada Captain J ni dan dia jadikan sebuah hotel di Bukit Bendera ni, yang nama hotel tu Hotel Craig, pada tahun 1895. Pada yang tengah tengok ni, kalau ada yang berasal daripada Pulau Pinang yang tahu tentang kisah ni, boleh share sikit lah dia punya sedikit sejarah, asal-usul lebih panjang ke, yang mana boleh lah untuk sama-sama lah kita berkongsi informasi. Selepas keluarga Sarkis ni beli banglo ni daripada Captain J tu dan jadikan hotel, lepas tu ada pemilik lain yang memperoleh juga tempat tu, yang beroperasi sehingga Perang Dunia Kedua. Dan hotel tu dijadikan pangkalan oleh tentera Jepun dan sekolah Uplands sebelum ditinggalkan. Itu sedikit lah informasi macam sejarah asal-usul tentang Craig Hotel ni lah. Apa yang seramnya pula, menurut cerita rakyat lah, tempat tu boleh dikatakan tempat yang berhantu, geng. Kerana pernah ada insiden seorang pelajar ni dia ditemui meninggal dunia, di mana dia meninggal dunia tu akibat dia menggantungkan dirinya kerana dia berdepan dengan masalah kemurungan. Yang ni aku tak dapat nak mengesahkan kebenaran apa sebab dia murung. Mungkin ada masalah kekeluargaan ke,
ataupun dekat sekolah tu ke. Yang ini memang aku tak dapat nak sharekan lah sebab aku memang tak tahu. Tapi kalau korang yang tengah tengok ni tahu, korang boleh sharekan lah. Sejak daripada peristiwa ni, ramailah pelajar-pelajar yang memberi pengakuan ataupun yang bercerita yang mereka ni sering menampak kelibat yang pelajar meninggal dunia tu berkeliaran dekat sekolah tu. Bila ada gangguan yang macam ni, pelajar-pelajar dah makin kurang selesa dan tak lama kemudian sedikit demi sedikit pun makin kuranglah pelajar yang bersekolah dekat sekolah tu. Akhirnya sekolah ni pun tamatkan operasinya pada tahun 1977. Jadi inilah guys, dua kisah yang aku nak kongsikan dengan korang. Sebenarnya apa yang aku nak ceritakan kepada korang dalam video kali ni memang satu cerita je pasal Banglo Molly tu tadi. Tapi disebabkan info-info yang aku dapat, yang aku baca, yang aku dengar tu tidak begitu panjang, memang akan jadi pendek dan aku takut tak dapat nak memberi kepuasan kepada korang yang tengah tengok ni. Oleh sebab tu aku terpaksa ambil lagi satu cerita, kita panggil macam keratan lah cerita berkenaan dengan Hotel Crack ni, yang di mana info ni pun tak begitu panjang. Jadi aku kongsikan dua cerita yang di mana cerita ni adalah merupakan tempat yang menyeramkan yang aku boleh kongsikan kepada korang dalam video kali ni. Jadi kalau ada kekurangan, kalau ada kesilapan geng, aku betul-betul minta maaf. Aku sentiasa amat-amat memerlukan support daripada korang. Dan kalau ada salah silap aku dalam info-info yang aku kongsikan, apa yang aku ceritakan mungkin ada terlepas pandang ke, ataupun ada salah cakap ke, menyinggung perasaan korang yang tengok ke, mungkin aku minta maaf banyak-banyak lah Apa-apa pun macam biasalah geng, aku harap korang dapatlah terus-menerus untuk support Faiz cerita. Okey geng, aku ada sedikit yang aku nak kongsikan dengan korang. Aku harap korang dengar lah. Dengar betul-betul sikit pun jadilah. Apa yang aku nak kongsikan ni, di dalam video Faiz cerita ni, aku sentiasa bercerita kepada korang kisah-kisah sesiapa sajalah. Di mana kalau dia ada kisah-kisah seram ke, kisah-kisah misteri ke, ataupun aku dapat info tentang kisah-kisah tempat yang memang menyeramkan, misteri yang aku boleh kongsikan dengan korang, aku akan ceritakan dengan korang lah. Dan kalau korang pun ada kisah-kisah seram, pengalaman-pengalaman yang menyeramkan, korang boleh kongsikan dengan aku. Jadi kalau korang tidak keberatan, bolehlah aku kongsi di dalam channel Faiz Cerita ni. Korang boleh pergi ke Facebook page Faiz Cerita, Instagram, TikTok, korang boleh DM je aku kisah korang tu. Bukan tu je, aku ada lagi info yang lain yang aku nak kongsikan dengan korang. Sekiranya aku mempunyai kesihatan tubuh badan yang baik, tidak ada halangan dan segala-galanya dipermudahkan dan dilancarkan, aku ada perancangan. Lepas ni, video-video di Faiz Cerita ni bukan sekadar aku duduk dan bercerita kepada korang je, tapi mungkin aku akan buat sedikit video vlog di mana aku akan pergi ke tempat-tempat yang menyeramkan, yang dikatakan ada misteri. Aku akan pergi ke tempat tu dan menjelajah lah, walaupun aku menjelajah tu tidaklah lama, tapi aku nak pergi ke sana untuk aku kongsikan dengan korang, bawa suasana tu untuk kongsikan dengan korang. Jadi aku harap korang sentiasalah dapat support Faiz Cerita. Aku akan cuba untuk berikan yang terbaik untuk tatapan korang. Lain daripada tu, ada juga perancangan lain, macam mungkin aku akan buat live di YouTube ataupun di platform yang lain. Live tu juga merupakan adalah live yang dimana aku berada di lokasi yang memang menyeramkan ataupun misteri lah. Segala kelemahan dan kesilapan, sekali lagi geng, aku betul-betul minta maaf. Tak kisahlah yang tengah tengok ni kakak, abang, adik, pakcik, makcik, atuk, nenek, tak kisah siapa sajalah kan yang sudi tengok video di Faiz Cerita ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak dapat nak bagi apa-apa kepada korang, tapi saya akan sentiasa mendoakan korang, semoga korang sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan juga murah rezeki selalu. Itu sahajalah geng. Aku harap korang dapat stay tune dalam video-video seterusnya. Nantikan kisah-kisah yang seterusnya. Banyak lagi kisah-kisah yang menyeramkan, yang misteri. Dan kemungkinan akan datang ada tempat-tempat yang aku akan pergi, yang aku nak sharekan dengan korang untuk korang tengok. Jadi kita jumpa dalam next video geng. Assalamualaikum. Tamat. Thanks watching.